Seterusnya, kita ada satu lagi projek yang berkaitan dengan teknologi, iaitu Educogator. Cikgu Razif, Cikgu Aike dan Cikgu Azhar telah mewujudkan Educogator untuk meringankan beban guru-guru dalam berkongsi bahan dan maklumat secara maya. Aggregator merupakan sebuah laman sesawang ataupun perisian yang mengumpulkan maklumat seperti berita, post media sosial, newsfeed ataupun website updates dari pelbagai sumber internet. Guru-guru boleh berkongsi video atau bahan melalui platform yang berlainan seperti Twitter, YouTube, apa-apa sahaja. Dan Educogator ini berfungsi sebagai satu meeting point di mana Educogator akan mengumpul dan mengkategorikan bahan-bahan ini secara automatik dan sistematik. Agak menarik kan? Jadi kita akan menjemput pasukan Educogator. Hai, Assalamualaikum dan selamat pagi kepada semua. Thank you Class from Education. Saya perkenalkan, saya Cikgu Razif dari The Malay College Purwakarta. Okay, dan sahabat saya akan perkenalkan diri masing-masing lah. Silakan Cikgu Aiki dan Cikgu Azhar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh and a very good morning to all. Okay, my name is Muhammad Ehzam bin Umar Akhari, Cikgu Ehzam daripada SK Trola Utara. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Saya Cikgu Muhammad Azhar daripada SMK Simpang Beluru Kuala Kangsar. Okey, silakan Cikgu Cikgu Razif teruskan. Okey, baik. Jadi firstly kami ingin mengucapkan terima kasih yang tidak terhingga kepada Sekretariat from Education yang dibantu ataupun rakan kerjasama daripada Teach for Malaysia, Pemimpin, ECM, Libra dan juga YTL Foundation atas peluang yang diberikan dalam satu program yang saya rasa sangat bagus, sangat memberi peluang kepada guru-guru dalam bentuk sokongan program dan juga dana kepada hampir 10 pasukan, lebih 10 pasukan yang rasanya kalau tiada sokongan yang macam ni, kami dah tak nampaklah apa yang harus dilakukan selepas ni. So dengan panduan yang diberikan ni, memberi sedikit banyak memberi panduan ataupun memberi orang kata sokongan yang padu kepada pembangunan projek inilah. Jadi terima kasih kepada Education. Pravin pun ada dalam ni kan. Dan juga tim Pravin ada tim lah dalam ni. Thank you. And then kami mulakan dengan projek Educogator. Tentu ramai yang tertanya lah, Educogator ni apa kan? Apabila ada tur kat belakang tu, makhluk ke, binatang ke kan? Ataupun apa sebenarnya education. Kalau kita tengok kat sini, edu mesti dia berkaitan dengan pendidikan. Jadi kami bertiga dari sekolah yang berbeza, tapi kami berasal dari negeri yang samalah, daripada Perak. Dan Educogator ni merupakan satu produk yang sebenarnya kami dah bermula lama, dan apabila memasuki program Kickstart ni kami rebrand semula supaya dia nampak lebih elegan, lebih canggih lah macam tu. Right? Jadi kita mulakan dengan kami punya problem segment iaitu okay, this is my orang kata cikgu lah, Cikgu Azizah yang memberi banyak inspirasi kepada kami sebenarnya apabila kami melihat walaupun beliau berumur 50-an kan, dah menuju hari persaraan, tetapi beliau masih lagi giat berkongsi segala ilmu yang beliau miliki, segala kepakaran di sosial media, di platform-platform lain seperti YouTube dan sebagainya. Dan kami rasa usaha Cikgu Azizah ni merupakan satu usaha yang amat signifikan kepada dunia pendidikan, yang mana tak semua cikgu yang nak macam tu. Tetapi kalau kita tengok semula dalam kita punya ekosistem pendidikan, sebenarnya ramai lagi cikgu-cikgu yang willing to share, yang ingin berkongsi pengalaman, kemahiran, ilmu dan sebagainya kepada masyarakat, iaitu dalam komuniti pendidikan itu sendirilah. Jadi Cikgu Azizah daripada Kelantan, SMK Kemuning tak silap saya, merupakan cikgu yang sangat outstanding bagi kami, dan baru ni beliau telah berjaya mendapat anugerah Guru Pendidikan Maya pada sambutan Hari Guru Kebangsaan tahun 2021.
tahniah diucapkan kepada Cikgu Azizah. Dan ni saya mentor kepada cikgu ni lah, Cikgu Zul. Okay, yang mana Cikgu Zul ni merupakan seorang guru yang suka buat video di YouTube. Dia buat pelbagai konten tentang matematik dalam subjek matematik di sekolah rendah. Okay? Dan Cikgu Zul ni subscriber dia lebih kurang sekarang dah 30k ke atas, tak silap saya, yang the latest subscribers. Dan dia aktif lah menghasilkan konten-konten berbentuk video. Okay, bolehlah subscribe di dia punya YouTube. Dan dia banyak, orang kata, menghasilkan konten ni menggunakan device yang ada, dia pakai iPad. Okay, dan dia menggunakan sepenuhnya iPad yang ada untuk buat animasi, untuk buat video dan sebagainya. Jadi kami sebenarnya, kami bertiga ni merupakan blogger lah. Kalau pergi ke blog cikguik.com, cikgucyber.com, tak dapat masuk lah sebab Cikgu IK sekarang ni dia ada platform baru. Dan cikguik.com ni merupakan platform yang lama sebenarnya. Saya dulu pun merujuk kepada Cikgu IK punya platform tentang teknologi pendidikan lah. Dan saya sendiri pun Cikgu Cyber, saya dah offline sebentar dan akan dilancarkan semula pada bulan Ogos nanti. Dan Cikgu Azhar masih lagi menulis secara aktif lah di blog. Okey, dan kita dapat lihat yang mana ramai cikgu-cikgu kita ada pelbagai platform perkongsian, daripada blognya, YouTube, podcast, dan ada yang berkongsi di sosial media kan. Dia menulis di sosial media. Jadi segala konten-konten ataupun kandungan-kandungan wacana ilmu yang dikongsikan dalam platform ini sebenarnya merupakan satu sumber yang berguna, bernilai kepada guru-guru yang lain. Sebab saya pun, saya dapat idea, saya dapat, orang kata, inspirasi daripada lesson yang saya di kelas pun saya dapat daripada Twitter. Saya dapat daripada Muhammad Saleh punya perkongsian Twitter, dan saya adapt. Saya bawa benda tu, saya gunakan dalam kelas. Dan benda ni memberi, orang kata, faedah kepada masyarakat sebenarnya. Ada kita banyak konten-konten kreator di Malaysia ni. Dan kalau kita tengok sebelum ni, platform Delima. Delima ni merupakan satu platform yang besar lah. Dan salah satu platform yang diperkenalkan adalah Ruang Ilmu, ruangilmu.delima.com, yang mana kita boleh berkongsi everything kat situ lah. Jadi kalau kita tengok Ruang Ilmu di Delima ni, dia lebih kepada platform yang tertutup. Maksudnya cikgu KPM saja boleh masuk dan juga perlu ada ID Delima kan. Jadi kena login baru kita boleh masuk, dan kita boleh berkongsi everything lah dekat sini. Jadi apabila berlakunya, orang kata, situasi yang tertutup ni, dia memberi masalah kepada guru untuk akses. Maksudnya kena masuk Delima baru kita dapat akses. Jadi kami berfikir kepada satu platform yang lebih open, lebih terbuka dan memudahkan kita untuk melihat kandungan pembelajaran itu secara lebih pantas lah. Jadi kami memperkenalkan educator, iaitu educational content and collaboration education. Okey, yang mana konsepnya mudah saja. Segala kandungan-kandungan pendidikan di mana-mana platform, Spotify, WordPress, Wix, kan, podcast, Twitter, blogger dan sebagainya. Pelbagai lagi ya, TikTok. Segalanya akan kita aggregate kepada satu platform tunggal, iaitu satu platform hub yang kami bangunkan secara automatik. Post sahaja di TikTok, post sahaja di blog, post sahaja di Twitter, automatically akan masuk ke dalam kandungan kami secara aggregator. Okey, ni contohnya. Kalau cikgu-cikgu masuk yang platform terbaru kita orang, educator.my, dia interface dia lain sikit. Okey, interface dia lain sikit sebabnya, okey, saya back balik sorry. Dia punya interface dia berlainan sedikit sebab, okey, sebabnya dia macam, okey, sebenarnya kami ada buat satu macam kita buat macam mana bahasa yang senang, migrasi ya, kita migrasi. Sebelum ni kami pakai hosting yang lama, kemudian kami berpindah semula kepada hosting yang baru. Sebab kita dah dapat bajet kan, so kita nak pergi hosting yang lagi canggih. And then waktu transaksi tu berlaku sedikit problem dan kami punya data yang sebelum ni memang habis dan sekarang ni tengah dibangunkan semula, mengambil masa dalam 2-3 bulan. Okey, dan ni platform yang sebelum ni lah yang kita bangunkan. Bentuk macam ni lah, nanti tengok yang terbaru dia lain sikit dia punya interface. Okey, dan setiap kandungan-kandungan daripada blog, contohnya cikguil.com, akan dipaparkan dalam kita punya platform tunggal lah secara aggregator. Contohnya cikguayu.com, post sahaja di blog Cikgu Ayu, automatically segala maklumat dia pautan, dia bukannya the whole content tu akan papar kat sini. Dia bukan mencuri maklumat
maklumat cuma dipaparkan secara mirror. Okey, dan mirror ni kita boleh klik dan akan pergi semula kepada platform tersebutlah, platform blog cikgu tu, Facebook cikgu tu, Twitter cikgu tu, podcast cikgu tu. Maksudnya kita tidak mencuri maklumat, kita hanya memaparkan secara mirror, dia macam aggregate saja. Jadi projek terbaru kita akan gunakan bot untuk memaparkan kandungan yang berada di Educator kepada platform-platform sosial media kami lah sedang dibangunkan. Dan setakat ni kita ada 121 penyumbang kandungan sehingga April 2022. Dan ramailah nama-nama besar sebenarnya. Boleh minta tolong mute sebab ada bunyi gangguan. Okey. Nama-nama besar yang menyertai kami dan semakin bertambahlah, dan kami ingin mempromosikan kepada yang lain untuk daftar dan menyertai kami sebagai penyumbang kandungan. Di sini kita nampak ada Cikgu Helmi, Cikgu Harry, Cikgu Share, Cikgu ramailah cikgu-cikgu yang orang kata yang sudi untuk menyumbang kandungan secara mirror lah, secara aggregate ke dalam kami punya kandungan. Jadi ini unjuran kami, iaitu kami ingin mendapatkan lebih kurang tak banyak pun 3.5% daripada pendidik keseluruhan Malaysia ni mendaftar di platform kami. Okey. Dan apabila cikgu-cikgu mendaftar, akan diberi secara automatically daftar, dan kami akan review dulu dan akan dikeluarkan automatically sijil kepada sijil sumbangan. Okey, kepada para guru, dan sijil ni bolehlah cikgu nak gunakan untuk apa-apa tujuan, insya-Allah. Okey, dan bagi yang mendaftar akan mendapat jemputan kepada program Educator Meetup 3.0 yang akan berlangsung mungkin pada bulan 9 ni, insya-Allah. Dan kami ni sebenarnya adalah tech guy. Kami adalah cikgu-cikgu yang sangat sibuk di sekolah, sebab kami cikgu teknologi kan. Suatu pandemik ni memang tak menantangkan. Dan bila kami sembang balik, tak apa, pandemik ni kita biar dulu, kita jangan buat apa-apa. Selepas pandemik barulah kita akan buat bengkel, kita akan buat pembangunan dan sebagainya, insya-Allah. This is the right time. Sebab bagi kami suka jumpa lebih ramai orang. Online ni is okay kan, tak ada masalah, tapi kami lebih suka berjumpa personally, face to face dengan ramai orang, sebab benda ni akan memberi orang kata akan memberi lebih dia macam kita jumpa orang, kita macam lebih engage lah kan, macam tu. Jadi ini program yang kita anjurkan sebelum ini. Kita ada meetup, sebelum ni kita namakan EduBlogger Meetup, dan lepas ni akan dinamakan dengan Educator Meetup lah. Dan kita ada banyak program-program yang kita anjurkan di Magic, di Apple dan sebagainya. Dan kita terlibat dengan ramai lah, dengan ramai guru-guru yang orang kata sudi untuk join meetup, boleh berjumpa, buat networking dan sebagainya. Dan program-program ni orang kata akan memberi impak yang besar lah kepada cikgu punya network lah, kalau cikgu menyertai kami nanti, insyaAllah. Dan dari segi platform kami ni ada lebih ada lebih orang kata mudah diakses, lebih terbuka kan, dan benda ni kami akan pastikan kandungannya lebih banyak dan sebagainya berbanding dengan apa yang ditawarkan oleh Delima lah. Mungkin kalau Delima rasa platform kami ni bagus untuk jalankan kerjasama untuk buat Educator dalam ruang ilmu, insyaAllah pada masa depan kita boleh bekerjasama dengan KPM. Okey. Dan pada masa depan kami sedang membangunkan app lah untuk Educator. Sebenarnya app untuk ni dia hanya feed daripada website je daripada website, benda yang sama je lah. Jadi Cikgu Aiki akan melakukan live demo website yang sedang dibangunkan, tak siap lagi. Masa banyak sebenarnya nak buat ni, bukan senang. Dan lepas ni Cikgu Azhar akan memberi sedikit buah tangan kepada cikgu-cikgu, sebab nak buat platform ni kita tak dapat nak ajak cikgu-cikgu nak buat kan, sebab susah. Dan kita akan bagi benda yang senang saja kepada cikgu dalam satu sesi demo oleh Cikgu Azhar lepas ni dalam 5-6 minit. Okey. Jadi saya serahkan kepada Cikgu Aiki untuk tunjukkan platform live demo lah, platform kita. Silakan Cikgu Aiki. Okey, terima kasih Cikgu Azhar. Saya akan share skrin, paparan utama untuk Educator yang terkini lah. Okey, sebentar ya. Okey, baik. Ini adalah paparan Educator yang terkini lah. Kalau untuk siapa-siapa yang nak melayari Educator, boleh
sahaja type educogator.my ataupun buka sahaja di Google. Kemudian type educogator lah. Okay, baik, untuk paparan utama interface ni yang biasanya kami akan letakkan feed yang terkini daripada blog, daripada YouTube dan daripada podcast. Untuk social media yang lain akan dimasukkan kemudian kerana masih terdapat debugging dan nak permohonan API daripada server, contoh server TikTok, server Twitter, nak kena mohon API daripada mereka dahululah, dapat kelulusan baru boleh dimasukkan. Baik, ini contoh paparan. Okay, mana depan ni ada paparan untuk Ladies to Blog. Okay, kemudian ada konten untuk kalau nak tengok lebih, klik saja sini. Sama juga untuk Edu YouTuber dan Edu Podcast. Podcast ni tak ada masalah. Kalau podcast ni cikgu-cikgu boleh terus play kat sini. Boleh dengar terus, tak ada masalah. Ni contohnya lah. Boleh terus play. Okay, itu sneak peek. Baik, kemudian untuk paparan lain. Okay, contoh macam untuk Edu Blogger. Okay, mungkin dalam kandungan ada kadang-kadang mungkin ada cikgu hantar kandungan yang mungkin tak sesuai ataupun tiba-tiba terupload ataupun tiba-tiba mungkin terdapat hack pada YouTube atau pada blog tu, tiba-tiba ada kandungan yang tidak sesuai untuk dipaparkan kepada semua halayak umum. Jadi kami ada siap terus kat ni, found an error and inappropriate content, terus saja buat laporan. Maknanya tim kami akan terus ambil tindakan untuk turunkan kandungan itu di dalam website kami, dan kami akan ambil maklumat untuk bantu cikgu-cikgu yang mana dalam komuniti kami untuk bagi penyelesaian cara nak selesaikan masalah lah. Contoh macam ada sebelum ni Cikgu Rozi lah. Okay, Cikgu Rozi dia, basically kalau siapa yang tahu Cikgu Rozi ni, dia ada masalah berkaitan, dia ada macam berkongsi tentang ada pengajaran matematik dalam YouTube dia. Okay, ada satu ketika dahulu YouTube dia pun kena hack. Jadi pihak kami ada membantu sedikit macam mana untuk selesaikan masalah. Baik, bagi mereka yang contribute dalam kami punya website, ini adalah Hall of Fame lah. Okay, mereka-mereka yang secara orang kata cikgu-cikgu yang suka berkongsi. Jadi saya lebih banyak tidak kurang pun kita bagilah nak glamour sikit kan, bagilah tunjuk muka. Kalau boleh nak contact, rasanya mungkin kalau nak cara lebih kenal lebih rapat mesti kena tengok muka kan, siapa penulis blog, siapa penulis YouTube. Ini antara kandungan-kandungan yang telah dikongsikan oleh cikgu-cikgu ni asal Malaysia lah. Okay, ini antara, dan kami masih lagi mengemas ini dan menambah dari masa ke masa. Ini sedikit sebanyak. Baik, kalau contoh apa akan terjadi kalau contoh macam bila kita klik satu-satu kandungan dalam ni. Okay, contoh kita ambil lah kandungan daripada cikgu mudah mengajar. Okay, bila kita klik saja, dia akan buka ke website tersebut. Maknanya konten tu masih selamat. Maknanya kami tak curi konten, kami hanya feed sahaja. Kami hanya mirroring sahaja. Dan untuk educogator jangan risau, sebab saya dah buat penetapan yang mana dia sesuai untuk dalam apa sahaja bentuk paparan lah. Sama ada dalam buat paparan bentuk mobile ataupun tablet. Okay, contohnya kalau dalam bentuk handphone, paparan dia lebih kecil. So, dia akan sesuaikan dengan size skrin masing-masing. So, lebih mudah. Dan insya-Allah website educogator ni tidak beratkan anda punya telefon. Okey, saya rasa itu sahajalah berkaitan dengan perkongsian untuk paparan educogator.my. Okey, saya berpulangkan kepada Cikgu Lazif. Okey, terima kasih ya Cikgu Aiki atas demo, sesi demo. Boleh akses lah, lepas ni mungkin akan ada beberapa perubahan interface yang kami akan paparkan. Okey, kemudian dalam masa mungkin 5 minit, sebentar saja sebab kita tak akan buat SR, kita akan tunjukkan apa yang kita boleh paparkan dalam masa yang sedikit ini. Okey, Cikgu Azhar akan membentangkan tentang satu sesi bonus lah, supaya cikgu ada benda yang boleh dibawa pulang kepada menerusi program bootcamp pada kali ini. Silakan Cikgu Azhar. Okey, Assalamualaikum dan salam sejahtera. Dengar suara saya, Cikgu Razi? Cikgu Aiki dengar? Sangat clear. Okey, so kalau tadi kita tengok educogator ni, konsep dia adalah kalau cikgu ada blog, kalau cikgu ada YouTube dan kalau cikgu ada TikTok. TikTok belum lagi ya, satu lagi apa? Podcast kan. So konten-konten yang cikgu hasilkan, cikgu akan publish di secara orang kata berasingan lah di YouTube. Kalau cikgu hasilkan video, cikgu akan publish di YouTube. Kalau cikgu hasilkan penulisan, okey, di blog, cikgu akan hasilkan secara penulisan di blog. Dia tak sama, berasingan. Ataupun cikgu nak satu video, cikgu yang publish di YouTube tadi tu,
cikgu nak kongsikan di Instagram sebagai contoh. So cikgu nak kongsikan juga di Twitter dan cikgu nak kongsikan juga di platform lain. Apa lagi video yang boleh kita kongsikan Cikgu Razif? Banyak kan? So jadi cikgu sudah pasti akan buat secara berasingan kan? Macam kami hanya memaparkan video ramai cikgu pada satu hub. Tapi bagaimana cikgu nak publishkan satu video ke pelbagai platform. Yang itu kita namakan sebagai automasi. So dia konsep dia adalah sama seperti mana automation yang mana seorang guru biasa dia akan menguruskan beberapa platform perkongsian dan media sosial. Okey, jadi so saya nak tunjukkan satu contoh yang boleh cikgu gunakan untuk apa mempublish menerbitkan video-video ini secara serentak secara automasi ya. So apa yang digunakan di sini adalah aplikasi yang dipanggilkan sebagai dikenali sebagai IFTTT ya, iaitu if this then that. So yang ini cikgu boleh buka pada Google. Saya paparkan ya Cikgu Razif. Saya tunjuk screen share. Okey, boleh nampak Okey, IFTT ya. So dekat sini dia syarikat ini ataupun developer ini dia membekalkan beberapa jenis yang aplikasi yang dikenali sebagai applets, yang mana applets ini akan membantu kita untuk memaparkan untuk berkongsikan satu bahan yang kita hasilkan sebagai contoh di platform YouTube, dan pada masa yang sama video itu akan terus feed secara automasi ke platform-platform yang kita ingini. Okey, IFTTT ni cikgu boleh daftarkan secara percuma, tapi untuk menggunakan perkhidmatan yang lebih daripada yang disediakan secara percuma tu perlukan bayaran. Cuma saya nak tunjukkan sini ada beberapa contoh yang mungkin boleh menarik minat cikgu. Okey, sebagai contoh bagi guru-guru yang blog yang aktif dalam dunia blogging, so cikgu biasa kalau buat blog, cikgu akan kongsikan juga ke channel Telegram cikgu ataupun cikgu-cikgu yang merupakan penyelaras laman web sekolah. Bila dah publish aktiviti-aktiviti, post-post berkaitan dengan aktiviti sekolah akan kongsikan ke Telegram rasmi sekolah ataupun Telegram ibu bapa untuk makluman para ibu bapa dan sebagainya. Okey, jadi kat sini ada satu automasi applets yang disediakan, iaitu send new feed items to Telegram. So yang ini saya lihat baguslah kalau digunakan. Kalau cikgu connectkan daripada blog yang cikgu gunakan itu, dan apabila post cikgu, kat sini saya tak connect lagi. Apabila cikgu postkan post kita panggil hantaran okey, hantaran, dan hantaran yang sama itu akan dihantar terus ke Telegram. So kat sini Telegram ini adalah Telegram personal. Untuk setting pada bahagian bawah ini boleh terus ke grup yang dikehendaki ataupun channel. Kalau kita nama web sekolah, kita boleh post ke channel sekolah. Okey, ini adalah salah satu applets. Ada lagi applets yang lain, iaitu saya boleh nampak Cikgu Razif sekarang? Saya papar yang mana? Nampak ya. Boleh nampak. Sekarang 3 minit lagi Azhar, 3 minit lagi. Oh, 3 minit lagi. Okey. Saya dah banyak screen, jadi saya dah pening lah screen saya yang mana satu tau. Okey, sekarang nampak apa? Authorize IFTTT Bukan yang YouTube applet. YouTube applet Okey, YouTube applet. Okey, YouTube applet ni kan. Okey, so dalam YouTube applet ni, tadi saya tak tekan Okey. Okey, dalam YouTube applet ni ada lagi new applets yang lain, iaitu video ke Telegram. Okey, kalau cikgu publishkan video cikgu di channel sekolah, so video yang baru itu akan dihantar terus secara automasi ke sama ada ke personal ataupun ke kita punya channel group ataupun channel grup sekolah ataupun channel sekolah. Okey, dan juga kalau cikgu-cikgu yang berkongsikan video-video pengajaran di YouTube dan cikgu nak kongsikan dengan pelajar, sebagai contoh cikgu ada Twitter,
dan ada murid-murid yang follow cikgu di Twitter tu, cikgu nak kongsikan video tu dengan mereka. Cikgu boleh like video dan video itu secara automatik akan ditweetkan ke Twitter cikgu. Jadi bolehlah murid-murid yang follow cikgu tu untuk lihat apakah video-video bermanfaat yang dikongsikan oleh cikgu. So setiap applets yang disediakan dalam ni ada banyak dan dia akan di feed, dihantar secara serentak dan secara automasi ya, apabila cikgu settingkan dia. So nak setting dia sama jugalah, dia perlukan approval lah, API daripada Telegram. Yang itu kita ikut step dia mudah saja. Dia akan bagi step by step. Okey, saya rasa itu saja kot Cikgu Razif. Okey, terima kasih ya. Sebenarnya ada beratus, ada lebih kurang 300-400 lah applet yang pelbagai fungsi. Dan kadang-kadang applet ni cikgu rasa macam orang kata, okey tak apalah, yang technical part tu nanti kita akan bincang. Dia sebenarnya nak setting senang je, follow the step je. Kita jumpa dekat meetup. Kita akan kongsi dekat meetup bulan 9 ni. InsyaAllah nanti join. InsyaAllah. Okey, cikgu stop sharing. Okey. Alright. So sebagai penutup, jadi sebenarnya produk Educator, nampak tak? Nampak tak skrin? Okey, nampak. Okey, alright. Jadi sebagai penutup lah, baru-baru ni pun, bukan baru-baru ni lah, pada tahun lepas juga, bulan 9, selepas Kickstart Award bulan 4 kan. Jadi kami membuat produk ini ke dalam satu pertandingan Reka Cipta dan Inovasi peringkat kebangsaan nasional yang diuruskan oleh UKM, dan alhamdulillah kami memenangi hadiah utama tempat pertama. Bagi time tu ada 20 inovasi yang ditandingkan, dan ia membuktikan yang produk Educator ini merupakan satu produk yang sangat dihargai lah oleh para juri pada waktu tu, dan mereka mengharapkan benda ini berkembang dengan lebih pantas. Dan insyaAllah kami, apabila kami menyertai program-program ini, insyaAllah dia akan memberi, orang kata, sebab kita sibuk cikgu kan, ada banyak time frame kita untuk lakukan kerja-kerja hakiki, dan masa sama kita nak buat ni sebagai satu projek tambahan yang kadang-kadang kita perlu curi masa kan. Dan alhamdulillah bila ada program seperti bootcamp dan sebagainya, kita dapat betulkan semula tracking kita supaya apa yang kita nak capai, misi kita tu tercapai dalam masa yang lebih pantas lah. Okay, so ni satu titipan kata daripada penulis Zamri Muhammad, jurulatih penulis, iaitu setiap pendidik di Ceruk mana sekalipun, beliau mencadangkan supaya harus mencintai kumpulan inilah, kumpulan Educator ini, sebab dia dapat lihat waktu dia datang ke dalam kumpulan kami, semangat yang dibawa oleh kumpulan ini sangat besar lah pada waktu itu. Jadi terima kasih diucapkan kepada semua.